Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Eee Assalamualaikum semua. Maaf sebab, lutut, lutut, terlalu lama menghilang. Jadi hari ini saya berada di KK, setup kita punya location untuk podcast hari ini pun sedikit beza. Sekarang saya berada di The Shore dekat Kota Kinabalu atas beberapa urusan kerja. Jadi atas kesempatan saya berada di KK ini, saya berpeluang untuk menjemput seorang yang orang kata, seorang, eee, wartawan, jurnalis daripada Astrawani, Encik Hafiz Mustadi, dan juga beliau sekarang, terlibat di dalam, Dewan Muda Sabah. Tolong betulkan sekiranya ada fakta yang salah, Encik Hafiz. Jadi hari ini kita akan eee, membincangkan satu topik di mana adakah belia Sabah sudah mulai celik politik. Tapi sebelum kita start pada kita punya topik hari ini, apa kata kita berkenalan dulu dengan kita punya tetamu jemputan hari ini. Jadi Encik Hafiz tadi, tolong sila perkenalkan diri Anda. Baik, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kepada Saudara Fadil ya Ya betul. kerana sudi menjemput saya pada malam ini untuk bersama-sama dalam Lutut Bertemu Lutut. Dan yang pertama sekali nama saya Abdul Hafiz Mustadi, boleh panggil Hafiz Mustadi, dan saya merupakan seorang wartawan bagi Astrawani, dan pada ketika ini saya menyandang jawatan sebagai ahli Dewan Belia Sabah Hmm. bagi Dun Tempasuk. Dun Tempasuk. Ya, betul. So, ya, of course, penglibatan saya di dalam Dewan Belia Sabah ini ialah untuk to complement peranan yang dimainkan oleh Majlis Belia Sabah dalam menyantuni belia kita pada hari ini. Sebab kalau kita tengok, belia kita sudah mencecah 64% daripada populasi 36 juta penduduk di Sabah pada ketika ini. So, we cannot deny anymore the significance of our youthnya voice. Oke. So, mungkin setakat itu saja yang boleh saya kongsikan pada kita. Oke, Cik Hafiz, terima kasih atas pengungsiannya itu. Dikatakan 64% ya belia sudah boleh mula mengundi ya. Betul. Oke, untuk 64% saya sendiri daripada Lahadatu, di mana di Lahadatu baru-baru ini, merupakan antara yang PRU Parlimen, sebelum ni. Kami ada pengundi belia yang teramai rasanya, kami ada top 5 Hmm. di negeri Sabah. Dan sememangnya pada hari pilihan raya umum tu saya pun turun masa sewaktu pengiraan undi. Jadi di situ saya terlihat, saya lihat, pada laluan belakang, yang di mana laluan belakang, laluan hujung ni adalah laluan para belia. Dan saya boleh nampak daripada laluan yang belakang, laluan hujung ni, mereka punya graf undi tu berbeza-beza, tidak seperti, eee, golongan yang, bukan belia lah, yang 40-an ke atas, mereka agak stagnan. Tapi Mhm. belia ni dia ada turun naik turun naik. Betul. Kenapa? Kenapa benda itu terjadi, Cik Hafiz? Sebelum kita masuk ke soalan kita lah, kenapa benda itu terjadi? Adakah, belia hari ini sudah tidak lagi seperti belia dulu yang di mana apa yang beliau mereka undi, itulah yang mereka undi? Dan Hmm. adakah situasi itu berubah sekarang? Okey, baik, baik, baik. Okey, begini Saudara Fadil. Yang pertama sekali saya ingin betulkan fakta tu, di mana 64% populasi belia di Sabah ni, dia bermula daripada umur 15 tahun 15 tahun. sehingga 40 tahun. Oh, Cuma figure yang menyatakan bilangan pengundi belia di Sabah ini, itu saya masih belum dapat. Tapi apapun, kalau kita tengok pada siri pilihan raya yang lepas, sebenarnya pengundi belia yang banyak menentukan menang kalah calon-calon yang bertanding sama ada di peringkat DUN ataupun di peringkat parlimen di Sabah. Jadi berbalik kepada soalan yang Saudara Fadil timbulkan tadi, iaitu berkenaan tentang uh, kita punya persepsi belia kita ataupun kecenderungan belia kita dalam memilih. Belia pada hari ini seperti yang dimaklumkan oleh MDS kepada saya, tahap literasi politik kita adalah di bawah, lebih kurang di bawah 30%. sangat rendah. Ya, sangat rendah. Sebab kenapa? Sebab kalau kita tengok hari ini, belia one out of 10 atau out of 20, ya, saya berani katakan one out of 20, belia kita sebenarnya tidak berminat dengan politik. Oke. Sebab kenapa? Belia kita cuma mau satu. Dia cuma mau kualiti hidup yang lebih baik. So, tidak kisah siapapun kerajaan, siapapun parti politik yang memerintah, apa yang belia kita mahukan hanyalah kualiti hidup yang lebih baik. Hmm. Dan benda itu sebenarnya tidak dapat tidak dapat dicapai sejak belakangan ini, mungkin disebabkan oleh inilah kita tengok COVID sepanjang 3-4 tahun
So pada saya berbalik kepada kecenderungan tadi. Uh, Nah, teruskan. Minta maaf ada kendala sedikit, Oke, ada guest lain yang datang. oke, oke, berbalik kepada kecenderungan belia di negeri Sabah. Kalau kita tengok, saya sendiri sentiasa selalu berada di ground, dan saudara Fadil juga selalu berada di Ya, ground, betul, kerana betul, kita betul. sama-sama datang daripada agensi media yang sama. Oh, janganlah dikasih bocor. So, audiens tidak tahu nih. Nanti Oke, habis, audiens tidak tahu. oke, oke, sorry. Dan Astagfirullahaladzim. Oke, teruskan. oke, bila kita tengok kecenderungan dia dalam menyertai politik, sebenarnya tidak besar, tidak besar. Even kalau kita tengok sewaktu pemilihan Dewan Belia Sabah baru-baru ini, Hmm. belia yang terlibat dalam pemilihan kebanyakannya daripada peringkat akar umbi sebanyak 39.000 orang, lebih kurang 39.000 orang. 39.000 orang. Adakah Ya, itu satu jumlah yang banyak ataupun of course kalau kita tengok itu satu jumlah yang besar. Cuma jika dibandingkan dengan populasi belia Sabah kita yang layak untuk mengundi? 2 juta lebih ya. Belia Wow, Sabah kita 2 juta lebih. wow. Jika dibandingkan dengan pemilih yang berdaftar di dalam Dewan Belia Sabah itu tidak menggambarkan apa ni pemerhatian kami bahawa literasi politik belia itu di bawah 30%, malah sebenarnya dia jauh lebih rendah daripada itu. Jika dibandingkan 39.000 pemilih yang berumur daripada 15 hingga 40 tahun dengan populasi belia Sabah 2.2 juta. 2,2 juta. Ini yang Ah, boleh layak untuk mengundi kah? Ini bukan 15. dia 15. 15 hingga 40. Kalau yang layak untuk mengundi kita ada lebih kurang sejuta lebih. Sejuta lebih. Wow. Pengundi di Sabah ni yang layak mengundi. 39.000 berbanding daripada 1 point something lah juta Ah, lah. Wow, sangat betul. rendah. Betul, sangat rendah, sangat rendah. Jadi mungkin saya boleh kongsikan faktor-faktor yang menyebabkan kenapa literasi politik belia kita di Sabah ni terlalu rendah. Sebab kalau kita tengok yang pertama sekali pergolakan politik, isu-isu politik yang timbul sebelum ini. Ah, So itu antara faktor yang paling utama lah yang menyebabkan sebagian besar belia kita tidak berminat untuk Hmm. mengambil tahu, apatah lagi untuk melibatkan diri dalam politik. Sebab kenapa? Kalau kita tengok dia it's quite hectic bila kita berhadapan dengan pesaing-pesaing politik, dan even dalam kalangan penyokong-penyokong parti politik terpaksa bertelaga sama sendiri. So belia-belia kita tidak berminat dengan konflik-konflik sebegini. Cuma dari satu sudut yang lain, belia kita juga tidak mengesampingkan kepentingan untuk mereka mengetahui isu-isu politik yang pertama, dan yang kedua untuk menyertai di dalam arena politik itu sekurang-kurangnya sebagai pengundi. Oke. Dan sebenarnya bila kau cakap tadi Hafiz kan, yang apa belia sekarang dia cuma mahu quality hidup yang lebih baik. Dan betul apa yang kau cakap tadi, bila mana kurangnya partisipasi anak muda dan dia sebenarnya apa yang kami cakap ni sudah masuk ke soalan soal nomor 2 sebenarnya. Bagus ya, Hafiz. Terima kasih terus direct masuk kan. Oke. Pada pengamatan saya, alang-alang sudah terjawab kan apa yang saya lakukan, apa pekerjaan saya. Oke. On the ground, bila saya lihat ke persidangan partai politik, aku sendiri terlibat dengan persidangan partai politik ini sejak aku darjah lagi aku rasa, sebab my family sangat aktif dengan politik, dan aku boleh nampak perbezaannya adalah dulu aku punya macam-macam, and the rest of my family Parti apa? tidak boleh sebut, classify, tidak boleh Okey, sebut. okey, okey. Oke, berarti aktif. Tapi bila hari ini aku aktif terlibat tau. Tapi aku non partisan, oke. Ingat aku non partisan. Okey. Self claim. Bila aku turun ke persidangan ni, aku boleh nampak betapa kurangnya, terlalu orang kata kalau dulu uh, persidangan pemuda dengan belia ni ramai. Tapi sekarang ya Allah, seciput, sangat sedih kalau dilihat berbanding dengan waktu aku sekolah rendah dulu bila aku pergi turun persidangan berbanding dengan yang sekarang. Sedangkan aku sendiri pun aku boleh kata bila aku kata aku non partisan, dan benda ini sebenarnya telah menjadi realiti pada hari ini, di mana belia-belia kita sudah tidak berminat dengan politik, sepertinya muak. Jadi satu persoalan, kenapa mereka muak sehingga kan
mereka tidak berpartisipasi, dan ini sesuatu yang tidak sehat sebenarnya pada pengamatan saya untuk politik di negeri Sabah Oh, khususnya. oke, dia begini Fadil. Yang pertama sekali, eh, saya tidak menolak argumen bahwa kurangnya pendebatan budaya kita di dalam Arena politik ini, politik. arena politik ini adalah disebabkan oleh yang biasa sebut tadi pergolakan politik itu yang sering berlaku, yang menyebabkan penyokong-penyokong sering berlaga. Cuma dari satu sudut yang lain, saya melihat bahwa politik ini merupakan subjek ataupun niche yang mana sebenarnya beliau ingin terlibat. Utamanya macam saya sendiri Betul? dan golongan-golongan kebanyakan golongan-golongan profesional muda yang ada di Sabah ini sebenarnya berminat untuk terlibat dengan politik dan sekurang-kurangnya untuk mengetahui dan membahaskan isu-isu politik itu terutama di media sosial. Betul? Namun yang menjadi kekangan kita ialah apabila politik ini hanya didominasi oleh sebagian besar golongan-golongan yang saya boleh sebut golongan aristokrat, golongan-golongan bangsawan, Oligarki. oligarki. So pada saya yalah ini satu perkara yang perlu kita perhalusi sama adakah peranan-peranan golongan-golongan yang apa nih VIP ini di VIP ini eh, memberi kesan yang signifikan terhadap pembangunan kita di Sabah ataupun sebaliknya. Sebab kenapa kalau kita tengok sebagian besar inisiatif eh, yang dilakukan oleh kerajaan meskipun kita tengok banyak difokuskan kepada golongan-golongan B40 ataupun Betul. M40. Empati dan Uh, empati. namun isunya pula berbalik kepada kesan. Maksudnya kesan implementasi itu. Sebab akhirnya untuk kita menilai keberkesanan inisiatif kerajaan itu kita berbalik kepada result. Resultnya siapa yang lebih senang. Oke. Adakah golongan-golongan yang P20 ini ataupun M40 dan B40. Hmm. So itu antara perkara yang mungkin kita perlu sama-sama untuk pikirkan lah buat Betul? Mas Tan. Oke. Macam tadi kan, kau cakap tadi Apis, Hmm. beliau pun terlibat dalam apa, perbincangan perbincangan politik terutama di media sosial. Oke, soalannya yang aku mau ajukan di sini Hmm. adalah, jika terdapat isu yang dibincangkan di kalangan dia di dalam platform sosial media, apakah isu-isu politik yang unik di Sabah nih sehingga ia bergema kuat terutamanya di kalangan golongan dia? Apakah dia? Apa yang bergema terlalu kuat itu sebenarnya? Apa yang belia Sabah di Sabah nih mau? Nanti aku bagi jawaban jawaban pada pandanganku sendiri, tapi aku mau Oke, dengar daripada oke, kau. oke. Kalau kita ingin melihat pada apa isu politik yang sering eh, diputarkan ataupun disentuh ataupun dibahas oleh golongan-golongan pria kita di Sabah ialah yang pada saya yang quite obvious ialah inilah pertembungan antara parti-parti politik tempatan. Sebab kenapa kita melihat bahawa saya ingin mengambil contoh parti-parti lokal yang ada di Sabah. Kebanyakannya menyentuh tentang Sabah. Okay? Kebanyakannya menyentuh tentang MA63 dan yang paling apa ni pada saya yang paling inilah saya sendiri memberi fokus. Okay. Saya sendiri memberi fokus kepada gagasan itu yaitu blok Borneo. Blok Borneo Borneo. Block Borneo between Blok. Sabah dengan Sarawak. Ya, between Sabah dengan Sarawak. Namun apa yang kita lihat aspirasi Borneo Blok ini tidak dapat dicapai sebab masing-masing parti merasakan dirinya mungkin superior, mungkin lebih superior daripada pesaingnya sendiri. Saya ingin mengambil contoh lah antara JRS dengan Warisan. Oke. Okay. Nah, kita terus terang, JRS dengan Warisan pada saya mempunyai aspirasi yang sama. Nah, ingin membentuk kekuatan parti lokal di peringkat negeri dan seterusnya bekerja sama dengan Sarawak. Tapi apa yang kita lihat, dua parti ini juga pada masa yang sama bertelaga atas faktor alasan yang tersendiri lah. So pada saya ini menghambat keinginan kita, aspirasi rakyat Sabah untuk melihat agar Borneo Block itu dapat direalisasikan. Oke. Okay. Ini aku ada satu soalan yang aku rasa aku mau tanya lebih sedikit, tapi macam sensitif. Soalannya itu adalah, biarkan dia sekadar jadi persoalan lah pada audiens. Persoalan paling besar, kenapa JRS dengan Warisan tidak boleh bergabung?
sedangkan mereka ada aspirasi yang sama dan mereka mengangkat Sabah ke Sabah. Nah, Hmm. nah, Betul, kalau betul, betul. Saya setuju, saya setuju. Sebab kenapa kita melihat dua produk yang sama ya dan tempatan dua lokal dua tujuan yang sama. Tapi apabila di peringkat state, mereka ini juga jadi dua komponen yang saling clash. padahal So, di federal kerajaan. ya betul. So we are quite confused. Sebenarnya pengundi confused. Apa yang kamu mau sebenarnya? Apa yang kamu Betul. mau sebenarnya? You are talking about Borneo Block, but at the same time, you guys fighting each other. So ini yang menjadi inilah dilema dalam kalangan budaya kita pada hari ini. Bila dua produk yang sama keluar dari satu kilang yang sama, yaitu Sabah. Sabah. Tapi Bukan daripada luar ya, bukan partai luar. ah, Sabah ah, memang best Sabah. ya betul. Akhirnya pengguna ataupun pengundi lah. Saya apa nih? Saya tampilkan pengguna ini sebagai pengundi Ini sebagai pengguna, consumer. sebagai consumer. Jadi we are quite confused sebenarnya. Belia kita confused. So yang mana satu yang kita perlu Undi. yang mana satu yang kita perlu undi. Jadi pada saya untuk persoalan-persoalan politik yang seperti ini saya ingin letak di tepi sebab pada saya apa yang paling penting di peringkat dia di Sabah apa yang kita perlu ialah agar aspirasi kita itu didengar. Bukan saja didengar, malah turut diambil tindakan oleh kerajaan yang ada pada hari. Dan saya sebenarnya sangat berterima kasih dan bersyukur kerana apa selama uh, Sabah ini diwujudkan, negeri Sabah ini wujud sejak daripada kemerdekaan pada Mereka. tahun 1963. Betul. Tahun ini merupakan kali pertama Dewan Belia Sabah dibuat bagi merapatkan jurang komunikasi di antara kerajaan dan belia di peringkat akar umbi itu. So, this is a credit lah to the current government, di mana kerajaan pada hari ini, kerajaan negeri Sabah pada hari ini yang dipimpin oleh JRS berjaya menunjukkan kepada rakyat bahawa mereka mendengar suara rakyat dan Suara. dari satu sudut yang lain suara belia itu sendiri. Sebab kenapa? Benda ini tidak pernah dibuat oleh mana-mana kerajaan sebelum ini. Yang mana sebelum ini kita merasa terpinggir. Kita merasa suara kita tidak didengar, keperluan kita tidak dipenuhi. Dan ini merupakan langkah pertama yang datang daripada current government dan saya harap agar benda ini diteruskan dari semasa ke semasa sebab apa? Ini merupakan platform itulah yang macam saya sebut tadi untuk merapatkan jurang Betul. komunikasi itu. Bila jurang komunikasi rapat, jadi kerajaan pun senang untuk mendengar apa idea, apa sebenarnya hasrat Betul. rakyat, terutamanya golongan belia. Sebab kenapa golongan belia tidak lagi boleh dianggap sebagai golongan belia semata-mata untuk di Sabah nih. Suara belia di Sabah nih merupakan suara rakyat. So kenapa we are the Betul. majority? We are the majority right now. 64%. This is quite huge. Huge amount, very huge amount sebenarnya. Very huge amount dan ini akan menentukan naik atau jatuhnya sebuah parti pemerintah. So ini yang kita harap agar diteruskan program-program bukan saja program yang merapatkan jurang komunikasi di antara rakyat dan kerajaan, malah pada masa yang sama juga kita harap hasrat ataupun input-input yang datang daripada belia ini diimplementasikan demi kemaslahatan belia itu sendiri. Tapi itulah macam aku tengok belia bila dia bercerita di media sosial, aku selalu ikut yang bercerita pasal apa. Mereka ni sebenarnya ada satu pemikiran yang kritikal dan ini terjadi disebabkan ramai daripada golongan belia kita hari ini telah keluar daripada negeri Sabah sendiri, pergi belajar dan bila mereka kembali ke Sabah, mereka melihat satu realiti, oh jauhnya ketinggalan negeriku banding negeri. Dan sebenarnya orang belia-belia Sabah ni mengkritik ataupun bercerita di dalam media sosial tentang isu-isu politik uh, lebih kepada macam satira lah. Banyak dia kritikan tapi dalam bentuk satira dan itu sebenarnya satu benda yang sangat 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 orang kata wow excited. Sebab aku sendiri wow. Okey, hari ini apa isu politik yang aku boleh tengok dekat dekat apa? Any platform lah untuk aku dapatkan orang kata aku terhibur. Aku suka lah sebab dia oh dia kita aku sudah paham. Aku boleh faham dalam satira tu kita boleh faham. Sebenarnya dia orang mau Sabah ni maju ada fasiliti dan infra yang lebih baik. Okey Fadil, mungkin saya boleh jelaskan sebab saya melihat dari dua perspektif. Yang pertama sekali bila saya melihat golongan belia
yang keluar daripada Sabah untuk mencari rezeki. Hmm. Itu yang pertama. Yang kedua, dari perspektif kerajaan. Okey, kita Okey. sentuh tentang sebenarnya ada asas bila belia kita, yang keluar daripada Sabah ini mereka melihat perubahan di kawasan-kawasan lain. Contoh yang sekurang-kurangnya di Semenanjung, Betul. bahawa Sabah ini sebenarnya amat jauh ketinggalan. Cuma apa yang saya ingin menegur kepada belia-belia kita pada hari ini, kerana saya sendiri juga, so we cannot longer orang cakap keep on complaining. Ya, Kita tidak boleh terus-menerus komplain dan berharap kerajaan akan dapat menyelesaikan semua masalah-masalah yang ada di Sabah dalam kadar betul. yang segera. Kerana Sabah ini merupakan tanggungjawab kolektif. Ini Ah, merupakan tanggungjawab betul. kolektif. Wow, Sebab kenapa Sabah dia bukan dimiliki oleh seorang ketua menteri, Datuk Seri bukan, Hajiji. bukan, bukan. Sabah ini milik kita semua, Kita rumah kita. semua. Nah, Betul, rumah kita jaga. So, instead of blaming the betul, current government, sebab ini terpakai untuk semua parti pemerintah pada masa hadapan. betul, Ha. So, kita tidak lagi boleh bersikap menyalahkan, terus-menerus menyalahkan kenapa negeri aku begini, oh this government is not good, we ya. need to change the government. No, no, no. But in the end, perkara yang sama, masalah yang sama akan terus berlaku. Ha. Macam satu kita macam macam kau tengok bola lah, brother. Kau tengok Arsenal, lepas Arsene Wenger keluar, berapa kali putar. Manchester United. Dan aku boleh tamsilkan secara bahasa mudahnya. Kalau kita boleh tengok tim bola pun bertukar-tukar dia punya manager. Untuk dapatkan satu benda apa, konsistensi ya. Hmm. It takes time. Ya, betul? Betul, dia mengambil masa. Tidak ada result yang datang orang kata, "Oh, buat hari ini hari aja kita boleh nampak." Betul. Boleh dapat. Satu, dia mengambil masa Betul. untuk kita melihat satu-satu perubahan apabila satu-satu kerajaan itu bertukar. Yang pertama, yang kedua yang macam saya sebut tadi. I need to emphasize, I need to highlight this, bahawa itulah macam saya sebut tadi. Sabah ini merupakan tanggungjawab kolektif, tanggungjawab semua. Tanggungjawab semua, tanggungjawab saya, tanggungjawab Fadil, Betul. dan mereka juga yang menyalahkan, mereka ni belia-belia kita yang berada di Semenanjung di luar negara yang sedang menyalahkan kerajaan yang ada pada hari ini. Hmm. So why not you join us Ya. and try to help us build this thing. Ah, Dan macam belia-belia pemuda-pemuda Sabah yang berada di luar Sabah, aku sendiri boleh cakap, aku lama di Semenanjung. hmm, So, bila balik ke Sabah, memang struggle untuk cari kerja and hmm, everything. Tapi kalau bukan kita yang untuk bangunkan Sabah ni sendiri, memajukan hmm. Sabah sendiri, siapa lagi kita mau harap? Betul, betul. Kita tidak deny, kita memang ada masalah. Tadi saya ada sebut perspektif pertama saya, Quality hidup. dari sudut belia tu. Ya, Bagaimana belia tu sebenarnya ada poin bila dia sebut Sabah ni jauh ketinggalan. Okay, that's a good point. Kita ketinggalan. Yang kedua yang saya sebut tadi, kenapa saya tegur? Sebab macam tadi saya cerita tentang collective responsibility. betul. Sekarang kita beralih kepada perspektif kedua, iaitu kerajaan itu sendiri. Of course, kerajaan pada hari ini apa yang saya lihat sedang berusaha untuk mengejar kembali apa yang kita sudah tertinggal selama ini. Dan tidak dinafikan mereka juga orang-orang yang sama, yang datang daripada parti Betul. politik yang Sebelum inilah. yang sebelum ini yang memerintah jauh lebih lama. Betul. Cuma macam saya sebut kembali, saya nampak, saya sendiri melihat usaha kerajaan yang dipimpin oleh PRS, Yes. kerajaan yang dipimpin oleh Datuk Seri Hajiji ini sangat-sangat mereka sangat committed untuk mencari jalan penyelesaian. Close sedikit. Okey. Mereka sangat kerajaan yang dipimpin oleh Datuk Seri Hajiji pada hari ini sangat-sangat committed untuk mencari penyelesaian, jalan penyelesaian kepada masalah-masalah yang berbangkit, terutama sekali masalah infrastruktur itu. Betul. Dan ya, of course, saya boleh simpulkan sebagai seorang wartawan yang duduk di ground, yang melihat dan menerima input-input ataupun maklumat-maklumat dari segenap penjuru, saya boleh simpulkan bahawa we are currently on the right track. We are currently on the right track. Of course, this current government and our community are not perfect. But kunci kepada penyelesaian kepada masalah kita di Sabah ini ialah kata kuncinya collective responsibility. Tanggungjawab kolektif. Tanggung jawab Ini kolektif. tanggung jawab kita semua, tanggung jawab kita bersama. Dan untuk kita mencapai objektif, bagaimana kita dapat orang cakap letakkan tanggungjawab kita sebagai rakyat Sabah ini untuk terlibat sama dalam membangunkan Sabah ialah semangat patriotisme itu.
Ya. Dan ini masalah kita di Sabah. Masalah kita di Sabah, bukan di Sabah saja, masalah kita di seluruh Di Malaysia pada Malaysia, ketika ini ialah masalah kurangnya semangat patriotisme. Kurangnya semangat semangat patriotisme. jati diri itu kurang. Betul. So, saya sebenarnya mendapat maklumat bahwa mungkin, eee, dalam, masa yang singkat ini, saya mendapat maklumat bahwa mungkin BTN, Biro Tata Negara akan diwujudkan Ya, semula. Dan sekiranya BTN ini diwujudkan, saya amat bersetuju. Cuma apa yang saya ingin lihat ialah bahawa peranan BTN ini tidak boleh diterhadkan kepada, pekerja-pekerja di dalam sektor kerajaan saja, betul. tapi perlu diperluaskan kepada segenap pelosok negara termasuk rakyat yang berada di akar umbi itu sendiri. So, itu harapan saya lah, sebagai, eee, mungkin saya boleh sebut pemimpin belia di kawasan saya sendiri, saya ingin melihat itu. Karena itulah isu kita sekarang. Isu kurangnya semangat patriotisme, kurangnya semangat jati diri yang macam, Fadil sebut tadi. Saya selalu membandingkan sebenarnya bila bercerita dengan kawan-kawan. Alhamdulillah lah saya dikurniakan kawan-kawan yang boleh dibawa bercerita tentang topik-topik yang kritikal. Hmm. Bila mana kami membandingkan tentang Malaysia dan Indonesia, perbezaannya adalah semangat cinta negara. Orang kata orang punya, kalau kita nih, kita panggil apa nih, Pancasila. Orang Ah, punya sangat terlalu terlalu solid. betul. Indonesia diorang apa nih, asas kepada kesatuan apa nih, penduduk Indonesia itu ialah Pancasila itu. Pancasila. So, mungkinlah, ini pandangan pribadi saya, mungkin kita juga perlu Pancasila Malaysia itu sendiri. Nah, jadi, saya ingin menambah, Fadil, masalah kita di tingkat akar umbi, belia di akar umbi pada hari Hmm? ini ialah, eee, our people don't care anymore about politics. Dia kita tidak berminat pun untuk mengenali. Even saya boleh katakan, kalau kita turun sekarang, daripada state ini dan tanya orang-orang awam siapa ketua menteri Sabah, saya rasa mungkin dalam 5 orang tu, 1 orang saja yang tahu. So, that's a problem. Betul. That's quite a problem. Sebab kenapa inilah, sebenarnya saya mewakili belia di kawasan sendiri, kami rasa terkilan sebenarnya. Bila terlalu banyak pergolakan politik, tidak kisahlah daripada warisan ke UMNO, ke JRS sendiri, even daripada THK. Kerana benda ini perlu dihentikan. Benda ini perlu dihentikan segera dan pemimpin-pemimpin kita kena tunjukkan contoh yang baik. Contoh yang baik maksudnya we cannot orang bilang, selalu, bertelaga. Nah, kalau kita selalu bertelaga, apa yang kita macam? Apa, berkumandang di Hmm, media-media sosial hmm, ataupun provokasi-provokasi daripada pihak pihak lawannya sendiri. Dan aku boleh kata aku sendiri boleh aku lalu daripada Lahad ke Kota Kinabalu kan. Aku akan limpas jalan daripada Kinabatangan, daripada Ketam hingga ke Batu 32. Dan sekarang projek Pen Borneo itu tengah berlangsung sampai menuju hampir ke Telukit. Eh, prosesnya sangat laju. hmm, Sangat laju, sangat 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 orang kata responsif. Dan seterusnya di Lahadatu sendiri pun ada beberapa kampung yang sebelumnya ada satu kampung lah, aku tidak mau cakap, kampung ini dia sudah beratus tahun dan duduk di dalamnya pun orang-orang kita, orang-orang Sabah, orang lokal kita, tapi bekalan air dengan bekalan elektrik tidak sampai. Lepas JRS memerintah, masalah elektrik orang selesai. Dan kini loji air di Lahadatu ada beberapa loji air, ada satu loji air tengah tengah berlangsung lah, dan dia punya kelangsungan proyek pun agak cepat sebenarnya. Aku harus puji itulah. Kita tidak boleh kata macam hari ini start project, terus boleh nampak dia siap. Tidak. ya betul betul Fadil. Dan saya ingin apa nih, maaf mencela ya Ya, Fadil. dapat teruskan. Saya ingin simpulkan, bila Fadil sentuh tentang JRS tadi. Ini apa yang saya lihat lah. Pandangan pribadi. Nah, ini pandangan pribadi saya terhadap JRS. JRS is not perfect. Itu yang pertama. Cuma dia trying their hard. Orang cakap dia trying their best. Tu orang bilang to serve the people. Itu we cannot deny. Dan saya telah sebutkan tadi apa-apa yang apa ni kerajaan JRS telah buat setakat ini kan to address apa ni our problems on the grassroots terutamanya. Cuma itulah, apapun dia berbalik kepada, tanggungjawab. Bukan saya pemimpin daripada JRS, tapi pemimpin daripada, pihak pembangkang itu sendiri dalam memainkan peranan mereka. Bukan setakat, sebagai semak dan imbang, Betul. tapi
tapi juga dalam masa yang sama try not to be orang bilang troublemakers lah. Betul. That's my honest advice lah. Sebagai seorang apa nih non partisan, sebagai seorang belia. So that is what our orang bilang apa nih so apa nih hope lah supaya kita selesaikan dulu isu infrastruktur kita, selesaikan dulu isu apa nih kesaling hubungan internet itu kan jalan raya dan Jerayawar. itulah. Kita selesai dulu isu-isu nih. So don't be too orang bilang don't play politics too much. Betul, betul. Sebab akhirnya apa yang berlaku, apa yang kita akan rasa 5 tahun akan datang ialah apa yang kita buat sekarang. Betul. Kan. Dan sebenarnya ialah kos kredit kepada JRS sebab kenapa? Tidak layan orang cakap Provokasi. provokasi, tuduhan-tuduhan yang liar dan sebagainya. Sebab kalau saya sendiri pun saya tidak akan layan. Saya tidak akan layan. I will orang bilang keep focusing on my work. I will keep on orang bilang apa nih serving the people daripada saya sibuk urus apa nih fitnah ataupun tuduhan apa nih liar kan. Lebih baik saya fokus dengan kerja saya sendiri. Itu ya of course itu kredit kepada Jatus. Cuma dari satu sudut pula saya melihat bahwa satu benda yang perlu diubah bukan saja di peringkat negeri Sabah tapi juga di peringkat Malaysia itu sendiri. Apa dia Fadil? Peruntukan untuk Negeri Sabah. ahli parlimen pembangkang. Ahli parlimen Oh, pembangkang dan adun pembangkang sendiri. Sebab kenapa? Adalah merupakan sesuatu yang tidak adil betul, betul, bagi betul. rakyat bila satu-satu kawasan itu diwakili oleh adun ataupun ahli parlimen pembangkang dan akhirnya peruntukan daripada kerajaan itu disekat. Betul. Sedangkan Benda itu betul ah, terjadi kah? betul betul sedang terjadi dari sejak zaman berzaman. Saya punya Ah, daerah, saya asal daripada Parlimen Pembangkang, Dun pun Pembangkang. Jadi benda ni berlaku sejak zaman berzaman dari zaman UMNO lagi. Kan? Peruntukan untuk pembangkang disekat. Contoh yang paling simpel Kelantan. Peruntukan disekat. Jadi benda yang sama juga sebenarnya berlaku di mana-mana negeri yang ditadbir yang dipegang Oleh oleh pembangkang. adun ataupun ahli parlimen pembangkang dan budaya ini perlu dihapuskan segera. Budaya ini perlu dihapuskan segera dan peruntukan perlu diagihkan secara adil meskipun kawasan DUN itu ataupun Pembangkang. parlimen itu diwakili oleh ahli parlimen ataupun adun pembangkang. Sebab ini merupakan hak rakyat. Betul. You cannot orang bilang simply sekat sebab dia adun pembangkang dan kalau saya sendiri, saya tidak sebenarnya saya tidak ada cita-cita dalam politik. Cuma kalau saya sendiri menjadi ketua menteri ataupun perdana menteri, perkara pertama yang saya akan lakukan ialah tidak menyekat peruntukan ahli parlimen pembangkang ataupun adun Adun pembangkang. pembangkang. Sebab saya tahu bahwa ini merupakan hak rakyat Betul. dan benda ini akan disoal di akhir. Nah, Tolong main politik sehat ya. Pesanan ikhlas nah, PSE. jadi jadi apa yang saya sebut ini merupakan aspirasi belia, aspirasi belia Sabah. Aspirasi belia Sabah yang tidak terlibat dengan politik yang non partisan tapi duduk di satu-satu kawasan yang diwakili oleh pembangkang yang memerlukan bantuan namun apa yang berlaku adun mereka ahli parlimen mereka tidak diberi peruntukan sehingga menyebabkan rakyat di bawah ini turut terjejas. Betul. Sedangkan mereka ini juga Rakyat negeri Sabah. rakyat dan juga penyumbang. Betul. Penyumbang sekurang-kurangnya cukai pendapatan. So, give them back what they deserve. Itu yang kita perlu lakukan. So, pada saya inilah aspirasi bukan saya rasa bukan saya belia Sabah tapi belia secara keseluruhan di Malaysia. Jangan sekat peruntukan adun ataupun ahli parlimen pembangkang karena ini merupakan hak rakyat. Okey, Adil? Clear? Dia. Ini aku akan cut masuk di TikTok loh. Ini panas betul nih. Ini adalah bukti bahwa aku dengan si Hafiz sendiri non partisan. Sebab apa? Secara manusiawi, kita ambil secara manusiawi. Kita mau persaingan yang sehat. Kami bagi kredit pada JRS, puji sangat buat sangat yang sangat bagus. Dan ya peruntukan pada pembangkang nih diharapkan dapat dilunaskan lah
Betul, Harap betul. enggak dapat Sebab dilunaskan. ini Fadil, ini bukan sekadar pendapat pribadi saya. Ini apa yang saya dengar sendiri daripada rakyat. Bahwa kita tanyalah, kita turunlah, even siapa-siapa pun, parti pemerintah di mana-mana kerajaan sekalipun, hatta di Semenanjung sekalipun, yang memerintah. Tanyalah rakyat di kawasan Anda sendiri, adakah mereka bersetuju sekiranya peruntukan adun ataupun ahli parlimen pembangkang di satu-satu kawasan disekat oleh kerana mereka tidak sehaluan dengan kerajaan. Dan saya jamin jawapannya akan berpihak pada apa yang saya sebut tadi, bahwa kita tidak bersetuju Betul. bila peruntukan untuk rakyat disekat gara-gara adun ataupun ahli parlimen itu mewakili parti pembangkang. Parti pembangkang. So, bagi hak rakyat, jangan sekat hak rakyat. Ini aspirasi belia dan saya yakin aspirasi rakyat di Malaysia secara keseluruhan. Oke. Baiklah, Chavis, terima kasih sebab apa? Sebab hadir ke podcast hari ini. Bila cakap ni nampak betul mau habis kan. Terima kasih sebab hadir. Sebenarnya aku jemput dia ni pun orang kata secara tiba-tiba. Sebab selama ni aku cuma berhubung dengan dia melalui orang kata media sosial lah, komen-komen. Tapi ini adalah pertemuan pertama dan lepas tu yang lagi hebat terus buat podcast pula. Jadi terima kasih banyak-banyak sebab datang Okay, dan terima kasih. terima kasih juga Saudara Fadil sebab sudi menjemput saya sebab yalah bukan selalu kita dapat bertemu begini dan melontarkan idea. Kita memerlukan platform-platform seperti ini. Contoh macam lutut bertemu lutut. Sebab kenapa? Ini merupakan salah satu cara bagaimana bukan saja kita dapat mencambahkan idea di antara kita, pada masa yang sama kita juga dapat memberi input kepada masyarakat di luar sana dan yang paling penting suara kita mudah-mudahan didengar oleh pihak-pihak yang berwajib. Sebab kenapa? Akhirnya apa yang kita buat pada hari ini termasuk podcast lutut bertemu lutut ini ialah untuk kita sama-sama mencari kebaikan. Mencari kebaikan untuk membangunkan bukan saja diri kita, masyarakat kita, malah termasuk juga negara. So, for me, this is a good initiative from Fadil Terima kasih for and the the team. compliment. So, I hope all the best for you guys in the future. Dan insyaAllah mungkin kalau ada rezeki kita akan ketemu lagi InsyaAllah. pada sesi-sesi yang akan datang. Saya mengundur dirilah setakat ini. Yeah. Jadi baiklah kepada penonton lutut ex lutut ataupun lutut bertemu lutut. Secara konklusi apa yang saya boleh sampaikan adalah belia di Sabah sebenarnya berminat untuk berpolitik kan Ciapis. Cumanya aspirasi politik itu sendiri perlu orang kata perlu modernize mungkin. Dan saya duduk di lapangan dan ada beberapa orang kawan-kawan lah boleh bawa cerita topik-topik yang berat dan kritikal ni. Sebenarnya ramai, cumanya tidak ada satu platform dan satu tempat yang sesuai lah untuk perbualan-perbualan atau perbincangan yang lebih akademik. Betul. So itu saya melihat bahawa podcast lutut bertemu lutut ini merupakan satu ajakan paradigma yang baru. Ajakan paradigma yang baru yang membawa suara-suara mereka yang berada di grassroots. Ya. So pada saya ini merupakan yalah satu inisiatif yang amat baik, perlu diteruskan dan patut diteruskan. Dan insyaallah mudah-mudahan selepas ni yalah tim Fadil mungkin boleh usahakan lagi kan jemput figure-figure yang lebih besar. Mungkin sebenarnya sebelum ini kita ada dengan satu orang untuk Sabah. Tapi disebabkan masalah teknikal kita bagi dia free hand. Jadi episode itu terpaksa kita hold dulu. Sebab audio pun tidak mengizinkan. Cumanya in the future maybe kita akan dapatkan figure-figure Sabah yang mungkin daripada pihak JRS sendiri dan mungkin daripada pihak pembangkang sendiri. Nice. Biar orang terima mungkin soalan-soalan kritikal soalan belia ni. Sama ada mereka mahu ataupun tidak memimpin parti-parti politik, mana-mana parti politik sekalipun perlu turun ke ground dan berhadapan dengan orang awam. Betul. Sebab kenapa? Akhirnya siapa yang turun ke ground dan berhadapan dengan masyarakat, yang berani berhadapan dengan masyarakat, menjawab segala persoalan masyarakat, akan memberikan hasil kepada mereka, terutama sekali pada pilihan raya. Sebenarnya pilihan raya kita berdekat, pilihan raya negeri. Sabtu kita open topik ni. Tapi apa-apapun, terima kasih sekali lagi Encik Hafiz dan kita akan sambung untuk sesi yang seterusnya. Jangan risau, kita ada
dua sesi dengan Cik Hafiz. Jadi sebagai penutup bicara, diharap para penonton di luar sana bergembira dan mungkin boleh memberikan sedikit respon di bagian komen untuk apa topik-topik yang patut kita bincangkan di masa akan datang. Dan seterusnya, macam Cik Hafiz cakap tadi, memang tidak ada satu parti pun, saya tambah ya, tidak ada satu parti pun di dunia ini yang sempurna. Sebab apa? Sebab kita ini manusia. Yang sempurna itu hanya di surga. Jadi sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih karena tonton lutut bertemu lutut. Assalamualaikum. Assalamualaikum.